Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu faradudhu ilayya 'inda hajati ilayh. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Allahumma alhimna marashida umurina وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العلي العظيم. وقال حبيبنا وكريمنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف إلى آخر الحديث. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kehadirat Rabbul Jalil Jalla wa'ala atas peluang yang Allah berikan kepada kita pada malam ni. Kita dapat menyambung sedikit lagi muzakarah kita dengan kitab yang kita gunakan, Asas Aqidah Islam. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada minggu lalu, pada bulan lalu, kita ada menyentuh sikit muqaddimah dalam bab 1. Muqaddimah kita pada minggu lalu, pada bulan lalu, iaitu kita sentuh sedikit dengan ta'arif akidah, apa makna akidah, dan kita sentuh tentang nama-nama ilmu akidah. Kemudian kita sentuh tentang perbicaraan pokok dalam ilmu akidah. Perbicaraan pokok dalam ilmu akidah iaitu 3 perkara, ataupun dalam kitab ni beliau memasukkan perkara yang keempat, iaitu al-mumkinat, dan sedikit perbahasan tentang muqaddimah, tentang perkara-perkara pokok tersebut telah kita lalui. InsyaAllah pada minggu ni kita akan sambung beberapa contoh daripada Al-Quran yang Allah Ta'ala sebutkan perkara berkaitan dengan akidah. Dan selepas ni insyaAllah kita akan tengok perkembangan ilmu akidah. Ilmu akidah ni mula daripada mana? Daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana? Kemudian selepas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku perubahan-perubahan dalam ilmu akidah ni, sampailah kepada zaman pelopor akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah taala. Baik, sebab apa sejarah ni sangat penting. Kalau kita tak mengenal sejarah, kita tak tahu tentang sejarah, tentang perbicaraan ilmu akidah, kadang-kadang kita akan keliru tentang ilmu akidah ni. Kadang-kadang satu istilah tu bila disebut oleh satu-satu ulama, kita kena kaji tentang istilah yang ulama tu sebut merujuk kepada siapa. Untuk mengenali apa yang ulama tu sebut dan siapa yang ulama tu maksudkan, maka kita memerlukan kepada tarikh, kepada ilmu tarikh. Kalau tidak, kita nanti keliru, kita akan keliru. Contohnya statement yang pernah dibuat oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah menyebut tentang, pernah mengecam ulama kalam pada zaman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i bahkan mengatakan, hukum aku kalau aku nak kenakan hukuman kepada mereka ni, kepada ahlul kalam, maka aku akan katakan bahawa mereka ni patut disebat. Bahkan mereka ni patut diletak di atas satu kaldai, ma fi ma'nahu, dibawa keliling
dibawa keliling bandar. Hukum ta'dzir lah kita kata. Jadi kalau kita merujuk kepada statement tu semata-mata, kita akan keliru. Kita mungkin akan mengatakan, oh ilmu kalam ni sebenarnya tak betul, tak kena. Imam Syafi'i pun kata, kan? Tapi kita kena faham Imam Syafi'i itu sebut pada zaman beliau, dan siapa yang dia rujuk. Perkara ni yang kadang-kadang mengelirukan kita. Imam Abu Hasan Asy'ari belum lahir lagi. Kalau merujuk kepada Imam Abu Hasan Asy'ari, itlaq kepada Ahlus Sunnah datang setelah zaman Imam Hasan Asy'ari 120. Imam Hasan Asy'ari tak lahir pun lagi. Jadi kalau perkataan tu kita rujuk, oh ahli kalam tengok Imam dah kata, kita akan keliru. Kita nanti masuk dalam keliru, bahkan kita akan masuk dalam fitnah. Sedang perkara tu merujuk kepada siapa kita tak tahu. Kita tengok teks kalimah perkataan Imam Syafi'i dan tidak tengok merujuk kepada siapa. Jadi tarikh ni memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Baik. Kemudian kita kena tahu juga ilmu kalam ni, antara ulama besar ilmu kalam siapa? Sebelum Imam Syafi'i lagi ialah Imam Abu Hanifah. Bahkan kitab Imam Abu Hanifah sampai hari ni wujud, tapi tak dinamakan ilmu kalam, dinamakan sebagai Al-Fiqhul Akbar. Yang tu salah satu nama kepada ilmu tauhid. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala merupakan ulama besar dalam memperkatakan ilmu akidah. Begitu juga Imam Syafi'i, begitu juga Imam Ahmad ibn Hanbal. Bahkan Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala juga menafikan kepada orang yang mengatakan bahawa Imam Ahmad ibn Hanbal mencela ilmu akidah. Sebab Imam Ahmad ibn Hanbal antara ulama besar yang mempelopori satu mazhab, ulama muhaddisin dalam bidang akidah. Ataupun dalam bahasa yang lain kita kata ulama-ulama dengan kaedah tafwid. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ada dua kaedah. Satu takwil, satu tafwid. Takwil ni orang perbahaskan. Satu lagi tafwid. Perbezaan manhaj ni, permanhaj cara bawa untuk memahami akidah ni kita kena faham. Kadang kita dimomokkan satu benda, kita tak nampak satu benda lagi. Kan? Imam siapa di bawah mazhab Imam Asy'ari ni, Asy'ariyah. Jumhur lebih pada 90% ulama, 90% ke atas ada Asy'ari di dunia pada hari ini. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam mazhab akidah, mazhab apa? Asy'ari. Imam Ibn Hajar Asqalani, pengarang Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari yang tak dapat ditandingi sampai hari ini, bermazhab apa? Asy'ari. Muhaddisin Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala Asy'ari, dan banyak lagi barisan-barisan para ulama ni. Jadi adalah tidak betul untuk kita memudah-mudahkan untuk kita nak kata, oh mungkin yang ni tak kena kot dan sebagainya. Jadi kerana ni kita kena mengenal sejarah tarikh, mengenal sejarah supaya kita dapat memahami. Dan kita dalam ilmu akidah pun tak katakan bahawa kita boleh bersama semata-mata taklid. Taklid tak juga. Dalam bab ilmu akidah, taklid adalah mazmum. Taklid adalah mazmum, adalah tercela. Kita memerlukan kepada perbahasan. Jadi perbahasan dalil akan disampaikan. Cumanya perbahasan dalil itu dia ikut mustawa, kita ikut tahap berperingkat-peringkat. Bagi kita orang awam, mungkin dalam kitab ni kita ambil pun kerana dia ada sandaran daripada Al-Quran, ada sandaran pada hadis sikit sesuai untuk zaman ni. Walaupun kita mustawa kita masih baru kan, tapi kenapa kitab ni dipilih? Kerana kita nak memperkenal kitab ni, dia ada memperkenalkan sikit manhaj, cara nak faham. Tengah-tengah tu dia ada sikit panjang sikit, tapi dia ada kaitkan dengan Al-Quran, ada dikaitkan dengan hadis supaya kita nampak sikit benda ni. Kalau tidak kita tak tahu sumber main mana kan. Sekali kita dengar orang kata, oh belajar akidah apa? Sifat 20. Belajar sifat 20 pakai ilmu, duk belajar main falsafah Yunani. Kita pun kata, betul lah noh. Itu dah masuk melabelkan. Bahkan fitnah. Macam mana kita kalau kata fitnah? Kita tengok kitab ni berlungguk-lungguk semua ayat Quran. Habis perbezaan kita dengan ada manhaj yang lain, perbezaan kita apa dia?
Perbezaan kita dengan manhaj yang satu lagi adalah perbezaan kita menambil tafwid macam ulama muhaddisin. Ulama muhaddisin mereka meletakkan tafwid makna apa? Menyerahkan makna pada ayat-ayat yang mustabihat kepada Allah bulat-bulat tanpa bercakap apa-apa. Makna kami serah kepada Allah. Perbezaan kita dengan mereka adalah kita pun adalah mazhab tu, tetapi ada satu lagi dalam kita punya kaedah berkaitan dengan ayat mustabihat, kita menafsirkan ayat tersebut fi dairatil lughah, di dalam daerah ilmu bahasa. Dia mesti ada kaedah, macam kias lah, dia ada kaedah dia tak boleh ikut suka hati dalam bahasa. Baik, kita bagi sastra, dalam bahasa kita pun ada sastra. Al-Quran adalah sastra yang paling tinggi. Ilmu balaghah dalam Quran adalah paling tinggi. Al-Quran diturunkan untuk menewaskan orang-orang Arab pada ketika itu yang terkenal dengan kehebatan syair mereka. Orang Arab pada ketika itu hebat dengan syair. Bila mereka nak bersaing antara satu sama lain, bila syair mereka hebat, mereka gantung di Kaabah. Ada orang lain main cabar, orang lain pula karang lagi hebat, dia gantung di Kaabah, cabar mencabar lagu tu. Jadi pada zaman tersebut datangnya Al-Quran sebagai mukjizat menewaskan syair-syair Arab. Jadi tata bahasa dalam Quran ni cukup hebat, cukup tinggi. Sebab tu kitab tafsir sampai hari ni tak habis lagi dikarang, masih ada lagi digali ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi dalam bab akidah, maka kita melihat sesuatu makna tu kita tak meletakkan secara sembrono. Maka ulama-ulama pakar dalam ilmu akidah, mereka adalah pakar dalam bahasa, dalam meletakkan makna tu. Makna ni boleh membawa kepada keraguan kepada orang awam, maka apa makna yang sesuai untuk makna ni dalam ilmu bahasa. Dan selepas tu mereka mengkaji juga dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis, baru letakkan makna. Contohlah tangan, kita katakan tangan ni dalam bahasa hakikat dia memang yang ni lah, tangan yang kita pegang, ada jari. Tapi ada tak makna lain? Dalam bahasa Melayu ada. Jika kamu mempunyai kuasa, kamu kenalah tegakkan dengan tangan. Nak pergi pacak tangan depan tu kita faham apa maksud dia? Kuasa. Hambat hanya takut benda tu, aku nanti bagi tangan. Bukan kita kerat bagi kat dia sebelah bagi tangan naya kan maksud dia apa? Kita akan bagi bantuan. Hang pi jangan takut, aku ada belakang hang. Betul-betul kita ada belakang dia, duk jadi bayang. Tak, benda ni dalam semua bahasa dia ada sastra dia ada sastra dia kan. Begitulah juga kita dalam bab ilmu akidah, dia ada yang ini yang dipanggil sebagai takwil. Jadi kita ada dua manhaj, dua kaedah ketika berdepan dengan ayat-ayat mustabihat, ayat-ayat yang mustabihat, ayat yang mempunyai makna yang mengelirukan, yang boleh mendatangkan satu, kalau kita silap faham kita masuk mujassimah, menjasadkan Allah Ta'ala, tajsim. Kalau kita silap faham, ataupun kita mentenzihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kaedah yang berbeza. Ada kaedah di sana golongan yang meletakkan tafwid tetapi dengan tafsil. Tafwid menyerahkan makna kepada Allah tetapi meletakkan berserta dengan tafsil ijmali. Ada lagi sikit penambahan penerangan yang ringkas. Di situ mungkin berbeza dengan manhaj kita. Di situlah manhaj Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Baik, Ibnu Taimiyah rahimallahu taala ni lahir selepas daripada zaman Imam Syafi'i, selepas daripada Imam Abul Hasan Asy'ari, selepas daripada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi beliau bukan salaf, bukan lahir pada zaman Nabi 300 tahun tu, bukan salaf. Beliau juga membentuk satu kaedah bagaimana untuk mengambil ilmu akidah daripada Al-Quran dan hadis. Dia ada pro dan cons dia. Ada orang yang menerima dan ada orang yang menolak dia. Baik, walaupun beliau seorang ulama yang besar dalam bidang ilmu fiqh, dalam hadis, anak murid beliau Imam Zahabi rahimahullah ta'ala, anak murid Ibnu Taimiyah, juga menolak Ibnu Taimiyah dalam isu akidah.
Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, anak murid Ibnu Taimiyah, tetapi dalam isu akidah anak murid beliau menolak pandangan beliau. Bahkan Imam Zahabi ada kitab Nasihatun, ada kitab satu nasihat nasihatun, satu kitab Nasihatun ila Ibnu Taimiyah. Nasihatun Az-Zahabi apa? Tak ingat dah tengah dia tu, kepada guru dia Ibnu Taimiyah. Antaranya kata-kata beliau yang saya masih ingat, dia kata, kamu ni seumpama, tuan guru ni seumpama matahari sebelum kamu berbicara tentang ilmu akidah. Ala kulli hal, beliau adalah ulama yang besar. Ulama sudah tentu tak masum, dan pandangan beliau dinakalkan, dan ada atba', ada pengikut dia selepas tu, seumpama Ibn Qayyim Al-Jauziyah, anak murid setia beliau, yang kemudian menakalkan mazhab pandangan beliau, dan pada hari ini ada golongan yang meneruskan pandangan tersebut. Tujuan kita ni bukan kita nak naqad, cuma nak memperkenalkan apa beza dia. Mereka menafsir, mereka mengambil tafwid tetapi menjelaskan sikit, ada terperinci sikit. Tafwid tetapi ada tafsir ijmali, ada penerangan ringkas. Yadullah 'alal jamaah, tangan Allah atas jamaah. Mazhab ulama muhaddisin ataupun kaedah kita, kaedah tafwid, kita kata apa? Serah makna kepada Allah, kami tak tahu makna, kami serahkan kepada Allah. Ini mazhab ulama-ulama muhaddisin, supaya mazhab Ahmad ibn Hanbal rahimallahu taala. Baik, mazhab kita satu, kita mengatakan makna kepada Allah, ini tafwid. Kedua, kita menafsirkan makna yad itu. Apa makna yad, kita akan tengok dalam ilmu lughah ni, kaedah lughah, apa makna yad yang ada. Sebab nak mentanzihkan Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab mustahil bertentangan dengan ayat Al-Quran yang qat'i kata laisa kamitslihi syai', Allah Ta'ala tak menyerupai sesuatu. Kalau kita buka pintu kata Allah ada tangan, macam-macam isu akan bincang. Tangan macam mana? Perbezaan dengan manhaj Ibn Taimiyah, dia kata ada tangan, tapi bukan macam tangan kita. Dia tak habis. Otak kita takkan berhenti dekat tu. Dia ditanya tak? Tak, kalau bukan tangan kita beruang. Kita apa yang ilmu yang kita ada? Kita ada ilmu yang apa yang kita lihat. Mungkin kita bayang, oh macam mana dinosaur tangan besar. Sebab itu kita akan tengok nanti insya-Allah sejarah ilmu akidah, kenapa dia datang dengan perbahasan ni. Takwil ni kenapa wujud? Sebab persekitaran pada zaman tersebut. As-Sayyid Abul Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah ada kitab Rijal Fikri wad Da'wah. Baik, ada kitab yang beliau menerangkan tentang senario zaman tersebut ketika munculnya Imam Abul Hasan Ali Nadwi, ketika munculnya Abu Musa Sy'ari. Pada zaman tersebut, walaupun kita kata firqah Mu'tazilah ini adalah golongan yang sesat, tapi kita kena tahu tak mereka sesat tang mana. Kan, yang ni nanti ada dilepas dekat belakang tu, mereka sesat tang mana, tetapi mereka ada sejarah untuk membantu Islam. Pada zaman tersebut ramai orang telah mula menerima Islam daripada orang ajam. Orang ajam terima Islam. Orang ajam adalah bukan orang Arab, orang yang asalnya agama lain, penyembahan berhala dan sebagainya. Bila dia masuk Islam, dia mula ada banyak inquiry tentang akidah Islam, banyak persoalan tanya. Bila dia tanya, dia kata Tuhan tu lagu mana dan sebagainya, bila berdepan dengan ayat-ayat lagu ni, banyaklah soalan dia. Dia tak kata serah kepada Allah dan dia diam. Dia tak macam tu. Dia mula mempersoalkan banyak perkara pada zaman tersebut. Kata Imam Abul Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah ta'ala, pada ketika itu pada ulama ahlul hadis pada ketika itu tak mampu nak menjawab persoalan mereka. Sebab manhaj mereka tafwid, serah makna kepada Allah, serah makna ke Allah Ta'ala lah, kan. Mereka boleh diam. Pada zaman tersebutlah Jabariyah, Qadariyah, akidah firqah yang salah wujud. Maka pada ketika itu golongan Mu'tazilah memainkan peranan yang baik pada ketika tersebut dalam menjawab persoalan-persoalan mereka ni menggunakan akal. Cuma ketergelinciran mereka tu tang mana? Mereka telah
mendepankan akal daripada nakal. Mendepankan akal daripada nakal. Mereka menggunakan ilmu akal untuk menyusun dalil dan hujah, tetapi akhirnya mereka telah mendepankan logik ni. Jadi setiap perkara yang tak kena dengan logik, walaupun ada nas dalam Quran, mereka telah ubah makna dia. Di situlah tergelincirnya Mu'tazilah. Ketergelinciran Mu'tazilah berlaku. Bermula daripada majlis Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Wasil ibn Atta' mempersoalkan beberapa soalan anak murid tu. Akhirnya wujudlah Mu'tazilah. I'tizal, makna orang yang mengasingkan diri. I'tazala ya'tazilu i'tizalan. Mu'tazilun mu'tazilatun. Golongan yang mengasingkan diri. Dan mazhab mereka berkembang pada ketika tersebut. Manhaj mereka mendepankan logik, mendepankan akal. Sehingga setiap perkara yang tak kena dengan logik, mereka akan tolak. Mereka akan ubah makna-makna dalam Quran. Pada zaman tersebut, adalah kita sebut kata sumbangan yang mereka buat, tapi mereka telah tergelincir jauh pada zaman tersebut. Sehinggalah Allah wujudkan Imam Abul Hasan Asy'ari rahimallahu ta'ala. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari pun berasal daripada mazhab Mu'tazilah. Al-Jubai, bapa tiri beliau imam besar, tetapi berlaku perdebatan antara dia dengan pak tiri dia, banyak soalan. Itu kita akan tengok di belakang, tapi sebagai mukadimah lah kita sentuh sikit. Berlaku berbagai perdebatan yang tak memuaskan hati dia. Akhir dia rasa macam tak kena ni mereka ni. Ada banyak benda yang tak kena. Dia memencilkan diri dia, melihat daripada Al-Quran dan hadis, mula dia mengkaji. Dengan mendepankan Al-Quran dan hadis, akhirnya dia naik di mimbar dan dia isytiharkan. Pada pengisytiharan tersebut, maka ramailah ulama-ulama menyambut beliau. Beliau dikenali sebagai Nasirus Sunnah, pembantu sunnah. Beliau lahir di Basrah dan hidup di Basrah. Sedangkan Imam Abu Mansur Al-Maturidi lahir dan hidup di Samarkand, jauh, tak pernah berjumpa pun. Tetapi manhaj dua-dua ni dalam ilmu usul sama. Perbezaan mereka dalam furuk, dalam cabangan. Dan ulama-ulama pada zaman tersebut menyambut baik pada zaman tersebut. Maka beliau dikenali sebagai ulama pembantu sunnah, Nasirus Sunnah pada zaman tersebut. Ulama lebih kurang 55 buah kitab yang beliau karang. Bahkan kata sebahagian ulama ila mi'atain, kepada 200 buah kitab yang beliau karang. Sudah tentu karangan beliau ada dua manhaj, antara tafwid dan takwil. Dan ada perbincangan panjang kalau kita nak tengok dengan mendalam antara tentang hasil karangan-karangan Imam Abul Hasan Asy'ari. Dan kita sebut pada hari itu, kita dalam isu akidah. Selepas tu ulama-ulama muhaddis, ulama Syekh Zubaidi Al-Murtada di dalam syarah bagi Ihya Ittihaf Sadatil Muttaqin, sehingga menyebut iza utliqa, jika diitlakkan bi ahli sunnah wal jamaah, dengan ahli sunnah wal jamaah. Siapa mereka? Siapa mereka? Mereka adalah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Mereka adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah, bukan selain pada mereka. Sehingga ke hari ini akidah ahlus sunnah wal jamaah dikenali dengan dua ni, dua manhaj ni. Baik, sehingga ke Azhar, di Azhar antara universiti yang tertua, manhaj mereka dalam akidah adalah Asy'ariyah. Ulama-ulama di sebelah Khurasan ni belah Rusia, di sebelah nama dia di India, Pakistan, di sebelah South Africa, mereka ni kebanyakan Maturidi, tapi tak banyak beza. Dalam perkara cabang saja perbezaan mereka, dalam perkara pokok mereka sepakat. Baik, ini sedikit sebagai mukadimah pengenalan tentang manhaj pembawakan. Baik, dalam kita pula penyusunan dalil kita macam mana? Kita mendepankan hadis, Al-Quran dan hadis.
Dan hadis pun dalam mazhab, dalam menentukan usul akidah, kita mendepankan tentang hadis-hadis yang mutawatir berbanding dengan hadis-hadis yang ahad. Baik. Kemudian dalam menyusun dalil akli, kita tidak menolak dalil akli. Dalil akli, akal ni adalah untuk menyokong dalil nakli. Yang tu yang beza. Dan kita takkan, permainan dia yang berlaku dalam silap faham ni tang mana bila orang kata depa tafsir ikut akal. Itu yang salah tu. Menggunakan akal untuk menafsirkan berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan makna-makna mustabihat ni, ayat-ayat mustabihat, dengan kaedah-kaedah lughah, kaedah-kaedah ilmu bahasa. Dia tak boleh terkeluar. Dia ada kaedah, bukan boleh suka hati. Tangan saya ingat bubuh makna lain kot. Pokok ke apa bagi jadi kuat kot. Tak boleh. Tak boleh, dia tak ada macam tu. Dia tak boleh ikut suka hati lagu tu. Dan siapa mereka ni yang memberikan makna-makna tersebut? Sudah tentulah tenaga pakar dalam ilmu akidah. Kalau tidaklah, dia bukan hari ni muncul, hari ni kan ratusan ribu ulama di dalam mazhab ni, daripada zaman tu sampai ke hari ni kan. Jadi tidak mudahlah kita nak menyangkal dan nak meletakkan mereka ni semua pakai ikut akal. 90% ke atas di dunia ni hari ni umat Islam, tolaklah Syiah ni semua kan, tolak Syiah ni semua adalah bermazhab Ahlus Sunnah. Bila sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik, kita tengok beberapa contoh bagaimana ulama mengambil dalil akidah daripada Al-Quran. Baik, muka surat 5 kita tengok. Dalam firman Allah 136 surah An-Nisa, 136 surah An-Nisa, Allah Ta'ala menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul aliyyil azim. Baik, yang bermaksud, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tujukan ayat ni pada siapa? Orang yang beriman, bukan orang kafir. Jangan kita silap faham, teks pun kena betul, konteks pun kena betul kan. Silap hari bulan dia tak ketahuan. Macam setengah orang duk sebut kan, bila orang suruh apa buat perkara-perkara agama, dia kata lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Ayat tu untuk siapa? Ayat tu untuk orang kafir, yang hang guna untuk apa? Satu orang ayah gerak anak dia baru start duk pergi belajar madrasah ke duk belajar ma'had. Bapa dia gerak sembahyang subuh, dia kata kat bapa dia, la ikraha fid din. Mata duk tutup. Tak ada paksaan dalam agama. Bapa dia kena buat apa? Bagi satu penampak, la ikraha fid din. Ayat tu untuk orang kafir. Suami gerak isteri, kan itu ada isu. Suami gerak isteri, dia kata la ikraha fid din. Hang ni Islam ke bukan? Tak, kalau hang berhujah dengan tu, maksudnya hang bukan Islam. Ayat ni ditujukan kepada golongan bukan Islam. Yang tu yang jadi haru biru kan. Yang tu jadi haru biru. Dia tak ada alat, tak ada tools, tapi dia nak repair motor pakai tangan. Luka berterabak. Dia kata gila lah motor ni, susah lah nak buka. Ataupun dia kata apalah buka motor buat lagu ni susah bagi orang. Benda ni sepatutnya simple, mudah kalau ada alat. Tak ada alat, memang serabut lah. Ada alat pun tak tahu guna, kalau jadi serabut juga. Skru tu duduk tengok ni macam mana, ada kecil ada besar, dia tak reti guna. Jadi macam tu lah. Dalam semua benda kita serah pada ahli. Kita tak pergi jumpa pakar tulang kerana kita sakit gigi, dia tak pergi ke sakit mental. Hang kena pergi Perak Road, pasal apa? My dental dia kata saya sakit tulang lah doktor. Doktor tu kata
Sakit tulang bukan sini. Ni klinik pergigian, tulang juga. Yang ni pun tulang juga. Boleh, dia kata saya tulis surat pi Perak Road belakang sekali. Dia ada hospital, situ kena pi. Yang tu dia pakar semua benda. Kita tak kata apa ni doktor belajar berapa lama, buang masa parabih dekat 1 juta. Tapi dalam bab agama dia pun nak tafsir lakum dinukum waliyadin. Dia belajar, kalau tanya berapa lama dah mendalami ilmu nahwu saraf, agama ni milik semua orang. Baca tafsir, terjemahan Quran berlungguk-lungguk. Terjemah dengan tafsir pun dah berbeza. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang yang beriman, berimanlah kamu. Nak iman apa lagi, dah iman. Takkah nanti tentang Quran dulu? Dia ni ditanya nanti, ya ayyuhalladzina amanu, Allah sebut wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah. Nak berapa kali nak beriman? Ada ayat yang lain yang Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu aminu, perintah wahai orang yang beriman. Allah kata berimanlah kamu. Dia nanti pening. Sebab tu kita kena menyerahkan kepada orang yang pakar. Dalam tafsir dia ada ulama-ulama tafsir, dalam hadis dia ada ulama-ulama hadis. Bahkan Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala menyebut ada ulama-ulama hadis yang pakar dalam bidang hadis. Dalam bab fiqh, dia adalah pengetahuan dia tentang fiqh, dia adalah seumpama orang awam. Sedangkan golongan fuqaha mengambil hadis daripada dia untuk mengambil dalil, tapi dia tak tahu. Tak boleh kata apa ni beribu-ribu apa pun tak tahu. Dia pakar, dia dalam hadis. Cerita kat dia hadis hasan, sahih, dhaif semua dia boleh kaji kepakaran dia. Pernah boleh kita pergi jumpa doktor gigi, perhabis 1 juta, saya sakit jantung pun tak boleh beritahu apa ni doktor dia kata macam ni memang makhluk pun ada. Aku ingat dah pupui dah. Kan? Begitulah juga dalam bidang ni. Agama ni kan luas. Ulama yang mengajar fiqh belum tentu dia mampu mengeluarkan fatwa, sebab fatwa adalah bidang yang lain. Ni duduk isu-isu sikit hari ni kan, isu lah rapat tak rapat ni semua, yang tu tenaga pakar yang lain. Mereka ahli fatwa, banyak perkara yang mereka akan timbang untuk mengeluarkan fatwa. Jadi tentuan, kerana tu kita meletakkan sesuatu perkara pada ahli dia. Dalil dia Quran, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada ahli ilmu tersebut kalau hangpa tak tahu. Pi tanya kat kontraktor macam mana nak buat uti canai. Tanya kat tokel uti canai nak apa pandangan hang aku nak buat bangunan ni, tengok footing nak buat besar mana. Itu pun tengok dia apa nak dia ni puting apa ni kan. Dia mana faham footing semua bawah naikkan foundation nak buat besar mana. Tetapi inilah yang berlaku pada hari ini, membuatkan kacau bilau berlaku. Isu agama kita boleh cakap lah, boleh bercakap. Dalam isu-isu asas kita boleh bercakap. Dan dalam bab-bab perkara kebesaran kehebatan Allah kita kena bercakap. Menyampaikan mesej kepada orang Islam, tablighud-din, kita bertanggungjawab. Tablighu ahkamiddin, menyampaikan hukum hakam agama, yang tu kena ahli. Bila artis mula cakap tentang hukum itu yang ni, dia ahli dalam bidang seni. Jadi bila dia bercakap dengan ni, dia serabut. Dia pula bagi tahu dak selama ni kita duk semayang salah dah ni, kita duk takbiratul ihram selama ni saya sesat. Saya pun tak tahu ni saya nak berbetul. Jadi kelang kabut habis semua serabut. Dia baru dapat hidayah, alhamdulillah. Kesungguhan dia tu alhamdulillah. Tetapi hati-hati bila nak menyampaikan sesuatu. Baik, jadi kita perlu kepada keluasan dan kita perlu pada menyerahkan sesuatu kepada ahli dia dalam perkara agama. Merujuk kepada ulama merupakan budaya pada zaman terdahulu yang pada hari ini semakin ditinggalkan. Dan ulama kita sebut pada hari ini, kita sebut dia ada kepakaran yang berbeza-beza. Ada ulama yang ahli dalam bidang ilmu kalam, ilmu akidah ni. Dia pakar dalam bidang ilmu akidah. Ada ulama yang pakar dalam bidang fiqh. Ada ulama yang pakar dalam bidang hadis. Dalam bab lain dia tahu sikit-sikit. Dalam bab, tapi dia pakar, kepakaran dia bidang sekian-sekian. Jadi berbeza-beza. Tak nafikan ada juga ulama yang mausu'i, yang ulama menguasai dalam pelbagai bidang ilmu. Kita tak nafikan ada, tapi sangat kurang.
sangat kurang golongan tersebut, sangat-sangat kurang. Biasanya mereka takkan mendakwa mereka ni pakar, kerana kepakaran tersebut mereka tak mudah-mudah untuk mendakwa. Tapi ulama sendiri yang akan menilai, kata mereka ni ahli dalam bidang, pelbagai bidang tersebut. Baik tuan-tuan, sebab doktor yang tahu tentang doktor kan. Kalau pesakit nilai doktor tak kau pening kan. Doktor yang tahu tentang doktor, bidang kedoktoran ni kan, dia ada penilai dia. Baik, kita balik dengan ayat ni. Tengok Allah sebut ya ayyuhallazina amanu. Ayat ni tuju pada siapa? Orang yang beriman. Allah kata aminu, berimanlah oleh sekalian kamu dengan Allah, beriman dengan Allah dan Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Dan sesiapa yang mengingkari alladzi anzala min qabl wa may yakfur billah wa malaikatihi, dan sesiapa yang mengingkari Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat jauh. Ini perbahasan apa ni? Ini perbahasan akidah. Allah bubuh tanda depan tersebut, ayat ni kepada siapa nak beriman. Kemudian di belakang tu Allah bagi tahu siap-siap orang yang tolak ni dia telah sesat. Sesat dalam apa? Akidah. Jadi yang ni ambil daripada ni lah para ulama akan mengambil hukum. Ulama akidah akan mengambil hukum akidah. Yang ni apa dia? Rukun iman. Akidah, rukun iman. Hadis Jibril sebut tentang rukun iman. Hadis Jibril ni cukup masyhur kan. Satu orang datang tanya, jumpa Nabi dalam keadaan berpakaian putih kan, tak ada kesan safar kan, datang tanya Nabi tentang Islam, tentang iman. Nabi sebutkan satu persatu urutan dia, sama berkenaan dengan akidah. Maka ulama akidah akan mengeluarkan perkara ni menjadi rukun iman. Kita bacalah rukun iman 6 perkara, siap buat lagu lagi. Sudah tentu kita ajak budak-budak, kita tak bagi tahu lah rukun iman ni diambil daripada surah An-Nisa. Pening budak tu, Nisa mana ke dia ingat mak dia nama Nisa juga kan. Sudah tentu itu bukan mustawa dia. Pengajian yang asas kita belajar dulu mengenal akidah dulu, tanpa dalil, mengenal akidah yang telah disusun oleh para ulama. Kemudian kita naik ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua kita dah tahu tentang asas akidah ni, naik tahap yang kedua baru kita tengok dalil sikit bersama dengan dalil. Naik tahap ketiga baru kita tengok dalil dengan ikhtilaf pula. Dalil dengan perbezaan pandangan ulama dalam mazhab akidah yang sama, dalam Asy'ariyah. Dalil yang keempat pula baru kita naik ke atas perbahasan ikhtilaf, perbezaan pandangan ulama akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mazhab-mazhab yang lain. Dengan Syiah ni apa beza dia? Mana ada nombor berapa? Nombor 5. Darjah 5. Tahu-tahu kita masuk kelas terus duduk darjah 5. Budak darjah 1 kita ajak subjek darjah 5. Tak ke pening dia? Bukan pening, dia nanti blow terus. Kan? Sebab dia belum mengenal. Tak tahu lagi apa benda yang asas ni. Jadi sebab tu kaedah ni penting. Kaedah pengajian ni penting. Yang ke atas tu darjah 6 dia ada lain lagi. Firaq wal adyan. Kita belajar pula perbandingan. Firqah-firqah ni semua mengenal firqah-firqah yang lain dan perbandingan mereka pula antara agama-agama yang lain. Perbandingan agama, kita dah sebut perbandingan agama kan, perbahasan tersebut. Kita tak ada akidah yang teguh. Kita pun tak tahu kita ni akidah apa. Kita pun ada Al-Qaeda ke akidah kan. Tiba-tiba kita pergi terus main ke atas. Saya memang suka perbandingan agama. Kalau orang tanya ada agama tu makna apa? Ini semua ni kata-kata falsafah wal falsampah. Hang tak tahu apa yang betul, beritahu kata tak tahu apa. Jadi ini kita kena teliti. Kita kena teliti tentang perkara ni. Isu ni sangat-sangat penting. Isu akidah. Bila kita tak mengenal, kita tak yakin. Tak yakin pada hari ni akidah dengan murah yang dijual. Kerana cinta, kerana kasih, orang keluar tinggal. Kan? Kita tak mahu sentuh isu semasa. Baik, masuk pada ni. Firman Allah Ta'ala dalam 163 Al-Baqarah.
Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Maksud dia apa? Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang esa, tiada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa ilahukum ilahun wahid. Allah Taala itu esa. Dalam sifat 20 kan kita bincang perkara tersebut. Mai tang mana ni? Ambil tang mana? Ambil tang ni lah. Ambil tang ni. Allah tu esa. Mai mana kalimah esa ni? Aristotle mana tahu esa-esa ni semua? Aristotle ada perbahasan dia tentang ketuhanan. Kalau kita ayat tu ilmu falsafah, kita boleh tengok sudah tentu sangat berbeza. Umat Islam juga ada falsafah dalam Islam. Berbeza. Buya Hamka ada buku yang menarik tentang falsafah hidup. Cuma bahasa dia kan bahasa Melayu, tapi kalau orang tak mendalami, pening juga baca. Falsafah hidup menarik. Islam ada falsafah Islam, tapi bukan kait dia dengan bab ni. Kita menyusun dalil tu ilmu mantik, bukan falsafah. Tak ada kaitan langsung pun tentang perkara tersebut. Cuma bila orang sebut macam tu, dia mesti datangkan sesuatu dengan dalil. Kalau tidak, dia boleh jadi fitnah. Contohlah satu orang kata, dah apa belajar ni semua falsafah Yunani, sebut satu kitab Yunani mana, yang tu jangan tanya. Amboi, hang kata ikut sedap mulut, lesen pun tak ada. Ingat apa ni, Ibnu Hajar sekarang ni macam belajar mengaji main 2-3 orang. Lepas tu bila orang pula kata kepada mereka, jangan melabelkan kami dengan label-label sekalian. Ingat apa ni, cak ayam lah. Jadi apa yang berlaku dalam isu ni? Pertengkaran pada umat Islam, perbalahan, tak berakidah pun, bergaduh pasal akidah. Bergaduh pasal akidah ni malam sampai baling phone ni. Hang ni memang akidah sesat, ahli bid'ah, terkeluar pada agama. Lepas tu anak ada sakit. Allah mak, macam mana nak buat ni? Sembayanglah hajat, minta kat Allah. Gila kah? Aku dah pergi 3-4 doktor, time ni kah nak semangat tak ketahuan? Mana akidah hang? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bukan tinggal ikhtiar, tapi mula siapa bagi sakit, siapa bagi sembuh, hilang dah. Akidah mah dah terletak tang mana dengan kitab perbahasan mah dah tak ketahuan dah. Semayang pun tinggi. Saya jumpa satu orang hamba Allah, bukan baru jumpa, kisah lama. Dia dulu tak ada anak, punyalah duk doa mai madrasah, so minta lah buat tu buat ni lah macam-macam. Kita pun sama-sama lah doa minta hajat pada Allah Ta'ala permudahkan. Dia pun doa, sedekah, macam-macam. Allah bagi anak, punya lama baru dapat anak. Dapat anak takdir Allah Ta'ala, lepas tu satu, dapatlah 2 anak. 2 ke 3 saya tak ingat lah. Tak ada nak kira. Sebab soalan yang mai tu. Baik, kemudian Allah uji dia sikit. Anak dia ada satu penyakit, ditimpa satu penyakit kanser di satu bahagian di tubuh dia. Tak payah kita sebut tentang mana kan. Satu bahagian. Dia nak pi umrah masa tu. Anak dia kena kanser, dia punya marah, tinggal sembahyang, cancel umrah. Dia jumpa saya sini cakap, dia kata, pasal apa Allah Ta'ala buat saya macam ni? Pasal apa dia buat daya saya macam ni? Saya akan duduk sedekah, duduk buat itu, saya nak pergi umrah ni, dia buat saya lagu ni. Tolenji dah habis akidah. Sekarang berakidah ke tidak? Yang kita penting sekarang ni, masalah masyarakat kita sekarang ni, masalah tak berakidah. Bukan isu manhaj akidah. Memang manhaj kita kena faham. Kadang-kala orang yang tak perbahas dengan manhaj ni, tapi dia lagi dahsyat akidah daripada kita. Bila dia sakit, dia minta ke Allah. Anak dia sakit, minta ke Allah. Allah Ta'ala pun bentuk dalam isu akidah dalam Quran sangat simple. Afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Allah so tengok makhluk ni semua. Tengok, ambil i'tibar. Fa'tabiru ya ulil albab. Allah kata, ambillah pengajaran wahai orang yang ada akal. Di situ Allah suruh guna akal. Itulah dalil untuk mazhab Asy'ariyah. Baik. Maka dia melihat dan dia mengambil hujah daripada sini berapa banyak kehebatan Allah Ta'ala. Dalam hati dia tercancap kukuh. Mungkin dia tak tersusun
dalam bab ni, tetapi dia yakin betul kepada Allah. Senang, susah, sakit, sihat, semua datang daripada Allah Ta'ala. Dalam semua keadaan dalam kehidupan dia, dia dapat menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Di samping ikhtiar, iman dia sikit pun tak pernah tergugat kepada Allah. Dia ni berakidah. Ada satu orang lagi, dia belajar akidah, tapi bila berdepan dengan isu, terlondeh segala akidah-akidah dia. Matlamat kita pada hari ni apa dia? Nak melahirkan golongan berakidah, golongan yang berpegang dengan akidah yang benar ni. Kita kata betul, kita memang kena belajar ni untuk mengenal yang mana betul. Kalau tidak, macam mana nak tahu yang ni yang betul, yang tu tak betul? Tapi sekurang-kurangnya dasar yang asas di dalam Al-Quran dah ada perkara-perkara berkaitan dengan akidah. Perkara yang asas, Allah Ta'ala bawa uslub-uslub contohnya. Perkara-perkara yang asas berbicara tentang kebesaran, kehebatan Allah. Dalam Quran Allah cerita punya banyak. Allah cerita pasal langit, Allah cerita pasal bumi, Allah cerita pasal lautan, Allah cerita tentang kehebatan dia. Nak cerita kata betapa hebatnya dia. Ayat-ayat di sini semua kita kumpul dalam hati kita untuk merasakan kebesaran, kehebatan, keagungan, lalu melahirkan kebergantungan kepada Allah. Senang dan susah boleh minta kepada Allah. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita kena kembali selalu kepada matlamat kita. Matlamat nak berakidah. Masa tak mencukupi. Kalau tidak, kita boleh cerita contoh-contoh bagaimana sahabat Nabi SAW, macam mana mereka ni mendapatkan bantuan daripada Allah Ta'ala kerana akidah. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala meletakkan ilmu akidah ni dengan nama Fiqhul Akbar, dan dia adalah ilmu yang paling utama. Ilmu fiqh dinamakan sebagai ilmu fiqh, dan ilmu akidah ni sebagai yang pertama. Sebab akidah kalau rosak, segala-gala rosak. Dia belajar akidah, dia belajar fiqh, tetapi dia tak mengenal Allah benar-benar. Kerana isteri dia masuk agama lain, dia boleh tinggal happy punya. Dia kata, saya tak nampak logik lah. Saya duk tengok pasal apa nak kena semayang. Tanpa wuduk sekarang saya boleh berhubung dengan Allah. Dalam Islam dulu saya penat tau nak ambil wuduk ni. Habis ayam karen berapa banyak bil elektrik, bil ayak dah bayar. Padahal semayang pun culah. Dia belajar fiqh, tapi dia tak tahu isu akidah, isu ketuhanan. Maka dengan mudah dia boleh meninggalkan Islam. Isu akidah hari ini telah menjadi perhatian di kalangan umat. Bila kita dikejutkan dengan beberapa isu, kan, kes-kes kemurtadan. Ni bukan berlaku hari ni. Tengok dia daripada kecil dibina ada akidah dia. Tuan-tuan, bukan kita belajar akidah, membina akidah tu tanggungjawab kita. Yang ni tak boleh diswastakan. Mak bapak membina akidah pada anak-anak ni tak boleh diserahkan kepada ustaz di kafar. Di kafar dia belajar daripada buku, daripada kitab. Macam mana nak bentuk dalam hati tu, yang tu tanggungjawab mak bapak. Selalu kita sebut dengan bahasa yang simple, kita bentuk anak kita. Kalau ada pokok, kita tunjuk kat anak kita pokok. Siram pokok dengan air yang putih. Macam mana datang warna-warna ni? Allah yang menumbuhkan pokok ni dengan warna yang berbeza-beza. Cerita tentang kekuasaan Allah. Tunjuk buah maplam. Tengok buah maplam ni ada besar mana. Daripada sebiji ni Allah Ta'ala akan wujudkan begitu banyak. Mai daripada mana? Daripada kekuasaan dan kehebatan Allah Ta'ala. Siapa yang buat ni nak? Allah. Tunjuk langit, cerita Allah. Siapa yang ciptakan langit ni nak? Allah. Dari kecil yang ni kita bentuk bahasa mudah. Kalau tidak, dia dah besar, dia pun belajar kerana nak pas periksa, ya kan. Di sekolah tu pun tak wajib pas kan, tak wajib pas, jadi tak apa nak pas kan. Yang lepas tu apa jadi? Tak jadi apa? Dia belajar sekarang di sekolah untuk apa? Nak bentuk akidah. Tak, saya pun dulu belajar tak bentuk akidah, nak pas periksa ya. Ini kisah pendedahan berani juga dia pun kan. Lepas tu baru kita rasa tersedar, oh perlunya belajar, perlunya tahu. Lepas tu mendalami sendiri. Tidak tambah pula zaman belajar dulu sekolah pula kan, buku teks tulisan Jawi, kita dalam kelas tu 99.9% buta Jawi.
Mana nak baca? Pergi beli pula buku bahasa Rumi pula kan, tulisan Rumi. Tu pun berapa ramai yang tengok. Jadi tuan-tuan, kerana tu membentuk akidah, memupuk akidah, tanggungjawab kita. Baik, itu tak boleh disesatakan. Daripada dua potongan ayat Quran yang kita tengok hari ni, kita tengok dah sumber daripada sifat 20 yang kita sebut ni ambil daripada mana? Daripada Al-Quran yang kita bacakan hari ni. Daripada inilah kemudian ulama menghuraikan. Ulama akidah fokus dalam bab akidah menghurai tadwin. Dia panggil tadwin, menyusun ilmu tersebut. Menyusun disiplin-disiplin ilmu tersebut. Baik, insya-Allah pada bulan depan kita akan sambung lagi dengan hadis. Boleh habis satu ayat Quran ni ke? Macam tergantung pula. Satu ya lagi. Dah lebih masa ni langgar SOP. Saya kena sapu pula langgar SOP. Boleh lah. Satu ayat Quran bagi habis. Baik, Allah Ta'ala menyebut surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ni sama ayat di atas. Dalil tentang keesaan Allah Ta'ala. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Tuhan yang Maha Esa, Allah jua tempat yang dihajati, dan tumpukanlah segala hajat hambamu, ia tidak beranak dan tiada diperanakkan, malah tidak ada baginya setanding ataupun oleh sesuatu apapun. Dalam ayat ni Allah sebut qul huwallahu ahad, definisi Tuhan. Siapa dia Allah? Dia ahad, esa. Awak tak boleh sebut satu lah Ustaz. Esa ni pening lah Ustaz. Sebut satu lah senang. Dia ada definisi istilah dia. Satu menerima pembahagian, satu boleh bagi dua. Tuhan tu satu, lepas tu dia bahagi dua jadi dua. Okey, hang bahagian ni, aku bahagian ni. Jadi ulama teliti dalam bab ni. Bila sebut esa, dia tak menerima pembahagian. Allah tu esa. As-Samad, dia tak memerlukan pada siapa-siapa. Dan saya memang duk bagi kat Tuhan sikit sumbangan. Kita pun kena kesian kat Tuhan juga. Nampak macam lawak kan? Yang ni kenyataan yang keluar ni dalam media sosial. Dulu saya mengajar akidah di satu tempat, saya telitilah dia bila di media sosial perkataan-perkataan ni semua saya kutip. Kita pun kena kesian juga dengan Tuhan. Yang cakap tu ingatkan Chong Karamasami. Tengok nama lama dia ni leceh lah. Yang ni nak kata akidah apa ni? Ahlul punah wal parapang. Kita pun kena kesian kat Tuhan. Hari itu kita tak terkejut dengan satu isu dikeluarkan. Tuhan terjadi daripada getaran jiwa ke apa, tak tahu lah. Kena getaran. Kita tak payah sebut nama lah. Kan? Yang ni bukan saya duk cerita di Zimbabwe ni. Dia di Malaysia ni. Tak lagi tuan-tuan duk ingat kan, bukan tuan-tuan pun tak banyak duk tengok Facebook ni semua kan. Saya ni lah kan. Lam yalid wa lam yulad. Pasal apa kita tak boleh toleransi dengan kalimah Allah, agama lain nak guna? Ada orang pula kata, baguslah Tuhan kita depa promosikan. Nanti dulu share. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, wa lam yulad, tidak dilahirkan. Tu kalau orang lain guna dan dia kata Tuhan tiga, Tuhan mak, Tuhan ayah. Lepas tu kita nak kata yang mana satu kalimah Allah ni? Dan dia Allah, dia ada banyak versi. Ada Allah yang versi dia lam yalid wa lam yulad. Allah yang versi dia ada ayat, ada Tuhan mak, ada Tuhan. Sebab itulah dalam Majlis Fatwa Malaysia tak membenarkan. Jadi ada orang kita yang, sebab tu kita kata serah satu pada ahli yang pakar. Orang pakar dalam bidang tu dia nampak pelbagai sudut. Kita kata nak pakai bagai boleh. Nak pakai boleh. Ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pakailah. Bubur tang kepiah tak apa, jangan masuk tandas kan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada yang setanding sekufu dengan Allah Ta'ala. Kita memuliakan Nabi tapi tak meletakkan Nabi sampai standard kepada Allah Ta'ala. Siapa pun takkan boleh sampai standard Allah Ta'ala. Jangan ada ifrat dalam tafrid dalam isu ni. Tak letakkan Nabi sampai jadi macam postman ya. Nabi tak ada apa, dia main bagi Quran dia pi. Kita nak apa kaitan dengan Nabi?
Saya pun kalau bagi Quran saya jadi nabi. Amboi hang, tengok hang pun bukan nak jadi nabi, harbi pun kena fikir lagi. Kan? Tapi dia yang ni cerita Pulau Pinang mana kes ni. Lagi saya kalau sebut lagi dahsyat-dahsyat sebab saya buat kelas remaja. Soalan lagi mencabar. Baru kita tahu masyarakat yang nak main ni macam mana. Saya dapat banyak maklumat bila buat kelas remaja ni, banyak kebaikan. Satu masa mereka tanya soalan, kalau ikut-ikut macam nak terkeluar jantung. Ada yang kena sensor, yang kuliah umum. Sebab kita buat kuliah ni kena bagi ruang, gaya dia berbeza lah, bahasa berbeza, bagi ruang mereka bersuara. Baru kita tahu generasi yang duk main ni macam mana punya keadaan. Jadi tuan-tuan, itu di antara perkara dia lah. Dan insyaAllah pada bulan hadapan ada rezeki kita sambung lagi perbahasan kita berkaitan dengan hadis-hadis bagaimana sumber dalam mazhab Asy'ariyah ini mengambil akidah. Tadi kita sebut beberapa potongan ayat Al-Quran dan kita akan bagi contoh-contoh daripada hadis baginda Nabi SAW. Semoga sikit sebanyak yang sempat kita kongsikan ni Allah Ta'ala memberi kefahaman yang baik dan betul. Allah membimbing kefahaman saya dan tuan-tuan, perempuan kepada kefahaman yang baik dan betul. Allah memberi keluasan jiwa, Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita dan Allah Ta'ala bentuk kepada kita keyakinan yang betul di dalam hati. Yang kita nak dapat daripada perbahasan kita pada hari ini adalah keyakinan yang betul, keluasan pemikiran, dan kita nak bentuk kepentingan untuk mempelajari ilmu akidah ni, menjadikan kita sebagai seorang yang berakidah dengan akidah yang benar, mempunyai perhubungan dengan Allah Ta'ala. Senang susah, sakit dan sihat kita dapat merujuk kepada Allah Ta'ala, menjalinkan perhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'lam. Baik, kita baca Suratul Mulk.